إلى النبي الكريم وصحابة الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Dah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu pada pagi ini pada bulan Syaban yang penuh barakah ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nampaknya ramai orang masih bercuti sekolah. Ingatkan pelajar cuti, mak-mak bercuti kok. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kita buku tentang soal jawab faraid. Kita sampai mushaf apa Soalan 21. Soalan ke-14. Muka surat 14, baik. Kita pergi kepada soalan ke-21 pada muka surat 14. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi saudara lelaki kandung? SLK tu saudara lelaki kandung, adik-beradik kita. Saudara lelaki kandung atau adik-beradik lelaki kandung layak menerima pusaka secara asabah. Asabah tu maksudnya mengambil semua sekali harta jika dia waris yang tunggal, atau menerima baki harta setelah diberikan kepada waris yang menerima secara fardu. Antara syarat-syarat lain si mati tiada zuriat lelaki dan tiada ayah. Baik. Bila mana adik-beradik kita dapat pusaka waktu bila? Waktu kita ni tidak ada waris, namanya waris asabah. Kita tidak ada waris. Contohnya, saya ada anak lelaki, maka adik-beradik saya tak akan dapat apa-apa pusaka daripada saya. Abang saya ke adik lelaki saya ke tak akan dapat. Syaratnya tidak ada waris asabah. Dan kalau waris lelaki ni pula, dia akan menerima secara asabah. Asabah ni apa dia? Mengambil semua sekali harta jika dia waris tunggal atau menerima baki harta. Asabah ni ada 4 tingkatan. Ada 4 bahagian. Yang pertama namanya asabah bernama, minta maaf, saya pakai ni lah. Asabah ni dia ada 4 golongan. Dia ada 4 golongan ahli waris yang menerima asabah. Yang pertama, ni asabah bosor pen. Asabah. Yang pertama, peringkat anak-anak. Anak-anak lelaki si mati, termasuk cucu lah, cucu, cicit, ciut dan sebagainya lah. Wa in nazala, dan ke bawah. Anak-anak lelaki ni peringkat pertama, asabah. Bila ada anak-anak lelaki, maka dia paling kuat sekali untuk dapat sama ada 100% ataupun baki. Dua tu. Asabah ni keadaan 100 ataupun baki. Yang kedua disebut sebagai bapa si mati. Bapa. Termasuk juga datuk, moyang dan ke atas. Bapa tingkatan kedua. Bila bertembung asabah dengan asabah, contohnya A mati. Dia ni mati, dia ada anak lelaki seorang. Dia ada anak lelaki, dia ada ayah. Maka yang akan dapat asabah hanya anak lelaki-lelaki ni akan dapat asabah. Asabah ni apa dia? Sama ada ambil 100% ataupun ambil baki. Maka bila bertembung anak lelaki-lelaki dan ayah akan ambil secara fardu. Ayah ni special. Ayah dia ada 3 keadaan dia boleh ambil pusaka. Sama ada dia ambil secara asabah. Asabah ni apa dia tadi? Apa dia asabah ni? Ni, sama ada 100% ataupun ambil baki. Ayah juga dia boleh ambil dengan kadar 1/6. Ni yang panggil fardu. Kalau ada nombor ni, kita panggil dia fardu. Namanya fardu. Ahli waris fardu. Dia juga boleh dapat 1/6 plus asabah. Ayah ni special. Dia boleh dapat asabah ni maknanya dia ambil baki. Jadi ketika ni, kalau A mati, dia ada anak laki-laki, dia ada ayah.
Anak laki-laki akan ambil secara asabah, ayah akan ambil 1/6. Maka anak lelaki akan dapat baki dia. Berapa baki dia? 5/6 dapat kat dia. Itu maknanya asabah dengan asabah. Yang ketiga, adik-beradik. Adik-beradik, tak kira kandung ataupun sebapa. Dan anak-anak dia, lelaki. Dan yang keempat, pakcik. Pakcik ni adik-beradik siapa? Adik-beradik tok. Sama ada kandung atau sebapa dan anak-anak lelaki mereka. Bila bertemu empat-empat orang ni, contohnya A mati, dia ada anak lelaki, dia ada bapa, dia ada adik-beradik, dia ada pakcik, yang akan dapat asabah hanya anak-anak saja. Ya, hanya anak-anak saja. Baik, kita pergi betul. Baik, boleh faham tak yang adik-beradik lelaki-lelaki ni? Faham tak? Secara mudahnya, kalau kita ada anak lelaki-lelaki, adik-beradik kita tak dapat. Itulah secara mudah. Tapi kalau kita tidak ada anak lelaki-lelaki, adik-beradik ada hak untuk menerima pusaka kita. Soalan ke-22. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi saudara perempuan kandung SPK? Ni adik-beradik perempuan kita yang kandung, sama ada kakak ataupun adik perempuan. Saudara perempuan kandung atau adik perempuan kandung akan menerima dengan beberapa kadar dan dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, mendapat 1/2 jika saudara perempuan kandung hanya seorang. Si mati tidak meninggalkan zuriat, khasnya zuriat laki-laki. Seorang tu mati, dia ada kakak kandung seorang. Maka kakak tu akan dapat 1/2 pusaka dia. Syaratnya apa dia? Syaratnya si mati tidak ada zuriat, khususnya zuriat lelaki. Atau si mati tidak mempunyai ramai zuriat perempuan. Kalau ramai zuriat perempuan, kakak tu tak akan dapat 1/2. Dia akan dapat dengan kadar yang lain. Syarat yang lain, tiada bersamanya saudara perempuan kandung itu saudara lelaki kandung ataupun ayah. Itu syarat dia. Untuk adik-beradik perempuan kita dapat, mesti tidak ada bersamanya ayah. Kalau Ali mati, dia ada anak perempuan seorang, dia ada ayah seorang, dia ada kakak seorang. Maka anak perempuan yang akan dapat 1/2 sebab seorang. Ayah dapat baki, kakak tak dapat apa-apa. Sebab apa? Ayah boleh menghalang kakak daripada menerima pusaka. Kakak ni kuat. Yang kedua, mendapat 2/3 jika lebih daripada seorang dengan syarat yang sama. Syarat yang sama. Kalau seorang 1/2, kalau ramai 2/3. Dan yang ketiga, mendapat secara asabah ma'al ghairi, iaitu jika saudara perempuan kandung akan mengambil baki harta jika dia atau mereka bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan si mati sahaja dan tiada bersama mereka saudara lelaki kandung ataupun ayah. Macam ni. Macam ni. Ni saya padam SPK, saudara perempuan kandung. Dia akan mendapat 1/2 kalau seorang. Syarat dia mesti seorang. Kalau dia seorang. Syarat dia apa lagi? Tak ada apa? Si mati, tak ada zuriat lelaki. Tak ada zuriat lelaki. Tak ada zuriat lelaki. Ataupun tak ada ramai zuriat perempuan. Kenapa ramai pula Ustaz? Ada sebab dia. Dan tidak ada ayah bagi si mati. Itu syarat dia. Kadang-kadang saudara perempuan kandung boleh dapat 2/3. Sebab apa 2/3? Sebab dia ramai. Dan syarat lain lagi. Satu lagi tambah sini. Tak ada saudara lelaki kandung. Kalau ada saudara lelaki kandung, saudara perempuan kandung tak akan dapat separuh. Dia akan dapat bersama-sama. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Syarat untuk mereka dapat 2/3 mesti ramai. Ni seorang, 1/2 seorang. Kalau 2/3 mesti ramai. Lagi apa syarat dia? Syarat dia, yang ni syarat dia. Tambahan yang lain, yang inilah syarat dia. Syarat yang sama. Kadang-kadang saudara perempuan kandung boleh dapat asabah. Asabah apa dia tadi? Asabah tadi apa dia sebut ni? Baki ataupun dapat 100%. Tapi mereka takkan mungkin dapat 100% kalau perempuan. Kita sebut baki. Asabah, contoh macam mana? Jika dia bersama dengan
saudara perempuan kandung saja. Dia sama dengan anak perempuan. Contohnya, Siti mati. Dia ada seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan dapat separuh. Dapat separuh. Dan dia ada saudara perempuan kandung. Tak kira berapa orang. 2 orang ke, 7 orang ke, 8 orang ke. Maka yang ni akan mengambil baki harta. Baki harta dia akan dapat ke dia. Nama ni asabah dia. Asabah ma'al ghairi nama dia. Asabah ma'al ghairi. Syaratnya dia bersama dengan anak perempuan. Anak perempuan. Kalau kat sini ada anak laki-laki, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki, automatically adik-beradik takkan dapat. Dapat pada anak-anak saja. Jadi secara mudahnya, adik-beradik nak dapat pusaka, mesti kita tidak ada anak laki-laki dan tidak ada ayah. Kalau ada ayah dengan anak, saudara perempuan kandung kita takkan dapat apa-apa pusaka kita. Ada soalan tak setakat ni? Tentang adik-beradik kandung lelaki dan adik-beradik kandung perempuan. Kalau tak faham, tanya tu. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama, pening. Bukan dikebas orang. Pening kepala. Ke tak faham langsung apa saya cerita? Sikit. Kena tukar kitab. Baik. Apa yang ni tak nampak lagi, nanti kita akan bincang soalan-soalan kita boleh dapat insya-Allah. Jadi sebagai contoh, saya bagi contoh lah. Kalau Ali mati, dia ada kakak seorang, kakak kandung. Berapa kakak kandung dia dapat? Dapat apa? Jangan tanya tak ada anak, ni soalan dia gitu je. Kalau Ali mati, dia ada kakak kandung seorang, dapat apa? Setengah, dapat setengah. Kalau dia ada kakak kandung 2 orang dan lebih, 2/3. 2/3 kalau ramai. Ramai ni 2 ke atas. Baik, kalau Ali mati, dia ada ayah dan ada kakak. Dapat tak kakak tu? Tak dapat. Ayah akan dapat semua harta dia, 100%. Walaupun kakak tu ada 7 orang, ayah seorang je, tetap ayah seorang akan dapat. Kakak tak dapat apa-apa. Walaupun ayah tu dah uzur sangat, nak mati dah, tetap dapat. Kakak yang sihat segar-bugar, tunggu ayah mati, dia dapat pula pusaka. Gitu keadaan. Baik, kalau mamat mati, ada saudara lelaki kandung seorang, ada anak lelaki seorang, siapa dapat? Anak saya dapat. Kalau Ali mati, dia ada saudara kandung seorang, saudara perempuan seorang, dia ada anak perempuan seorang, siapa dapat? Ali mati, dia ada abang seorang, kakak seorang, anak perempuan seorang, siapa dapat pusaka? Semua dapat. Semua dapat. Semua dapat. Anak perempuan dapat separuh, baki dapat pada demo lah adik-beradik. Ya. Kalau mamat mati, ada anak lelaki seorang, abang 7, kakak 7, siapa dapat? Anak lelaki saja. 14 orang ni tak dapat. Dapat tengok sajalah, anak saudara dapat. Itu faham lah tu. Bukan tak faham, faham lah tu. Cuma ayatnya belit-belit sikit. Soalan 23. Tadi adik-beradik kandung. Ni kita pergi pada adik-beradik sebapak. Faham ya adik-beradik sebapak? Bapak sama, mak lain-lain. Mak lain-lain. Soalan 23. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi saudara lelaki sebapa ataupun adik-beradik kita lah sebapa? Orang kata, orang Melayu cakap, kalau adik-beradik sebapak ni macam adik-beradik kandung lah. Betul. Kalau yang mati tu bapak. Kalau yang mati tu adik-beradik, tak panggil gitu. Dia panggil sebapa sekandung gitu. Kandung ataupun sebapa. Isu yang kita bincang ni, kadar ni, kalau yang mati tu adik-beradik ya. Bukan yang mati tu bapak, yang mati tu mak. Tu, kalau bapak yang mati, yang lain tu panggil anak-anak. Dia tak sebut adik-beradik. Kandung ke sebapa tidak. Contohnya ada orang tanya, Ustaz, ayah saya mati. Ayah saya daripada isteri pertama ada 4 anak laki-laki. Isteri kedua ada 5 anak laki-laki. Berapa kami dapat? Tak perlu sebut yang tu. Kena sebut, kalau ayah mati, siapa yang berbinkan ayah, sebut jantina saja berapa orang. 9 orang, 9 anak laki-laki. Tak perlu sebut anak pertama, 4 orang laki, anak kedua, 5 orang laki. Tak perlu. Sebab bapak tu berbinkan dia. Kita ikut bin tu siapa. Gitu kadang-kadang. Cuma dia nak terang macam tu lah. Kadang-kadang ditanya soalan, ayah saya mati meninggalkan ibu dan 4 anak laki, 4 anak perempuan. Saya kena tanya pula, ibu tu siapa? Ibu si mati ke isteri dia?
Oh, isteri. Isteri sebut isteri lah. Jangan sebut ibu. Ibu tu mana ibu si mati. Dia sebut isteri. Dia nak kata ibu dia, tapi dia tulis ibu situ. Dia sebut isteri. Saudara lelaki sebapa SLSB ni layak menerima pusaka secara asabah, iaitu mengambil semua harta. Ni syarat dia sama macam saudara lelaki kandung. Macam soalan ke-21. Cuma beza dia, kalau ada saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa takkan dapat. Bila bertambung kandung dan sebapa, yang akan dapat kandung saja. Fatimah mati, dia ada abang kandung seorang, abang sebapa seorang. Yang dapat siapa dia? Kandung saya dapat. Sebapa tak dapat. Walaupun sebapa tu bapak sama, tapi sebab mak berlainan, tak dapat kat dia. Dia akan dapat pada yang lebih rapat, iaitu kandung. Macam kita tadi lah. Tingkatan pertama anak-anak, tingkatan kedua bapa, tingkatan ketiga adik-beradik. Adik-beradik terbagi pada dua pula. Kandung, sebapa. Kalau ada kandung, sebapa takkan dapat. Ni siapa yang mati ni? Tanya sekali lagi, siapa yang mati? Takut tak faham. Siapa yang mati? Adik-beradik dia mati. Bukan bapak dia mati. Kalau bapak dia mati, semua dapat. Ya? Faham tak? Tak faham? Siapa yang mati? Saya ulang banyak kali. Siapa yang mati? Yang mati tu adik-beradik yang mati. Bukan mati tu bapak dia. Tu kena faham yang tu. Kalau bapak dia yang mati, semua anak tu dapat belaka. Tak kira sebab apa. Asalkan bin dia dah akan dapat semua. Tapi isu sekarang adik-beradik yang mati. Contoh. Gitu kan ada. Boleh faham lah tu. Hanya pula tak faham pula tu. Jadi saudara lelaki sebapa, soalan 23 dengan 21 ni sama je. Cuma beza dia, kalau ada kandung, sebapa tak dapat. Itu syarat dia. Kalau ada kandung, sebapa takkan dapat. Kalau yang mati tu adik-beradik. Kalau yang mati tu bapak, semua dapat belaka sebab tu anak dia. Sama juga dengan si ibu. Kalau si ibu yang mati, semua yang anak kandung dia dapatlah daripada suami mana pun, dapat pusaka ibu tersebut. Antara syarat adalah tiada bersama saudara lelaki sebapa itu zuriat lelaki bagi si mati. Sama macam 21 tu. Tiada saudara perempuan kandung. Ni cuma dia tambah sikit. Kalau ada kandung, mereka takkan dapat. Hebatnya, saudara kandung ni, hatta kalau perempuan sekalipun, dia boleh menghalang saudara lelaki sebapa daripada dapat. Contoh saya bagi soalan macam ni. Pak I kena tolong padang ni. Baik. Siti mati lagi. Dia meninggalkan abang kandung. Dia meninggalkan abang sebapa. Abang SB ni abang sebapa. Dia meninggalkan kakak kandung. Dia meninggalkan anak perempuan seorang. Anak perempuan. Abang sebapa, kakak kandung, anak perempuan. Anak perempuan dulu, 1/2 dapat kat dia. Sebab dia seorang. Kalau 2 orang, 2/3. Kalau 3 orang pun 2/3. Kakak kandung ni akan mendapat baki. Baki namanya apa? Asabah apa tadi? Asabah ma'al ghairi nama dia. Tak apalah, kita panggil asabah je. Abang kandung takkan dapat apa-apa. Abang sebab apa takkan dapat apa-apa? Sebab apa? Walaupun dia lelaki, dia tak boleh nak mengalahkan perempuan ni. Sebab perempuan ni sebab apa? Sebab dia titlenya K, kandung. Dan bila mana kakak kandung menjadi asabah ma'al ghairi, dia akan jadi macam lelaki. Bukan bertukar jantina, bukan. Dia akan jadi macam lelaki-lelaki, iaitu menghalang adik-beradik sebab apa? Daripada dapat. Tu keistimewaan dia. Boleh faham ni? Takkan. Jadi kalau asabah bila separuh, baki ni dapat separuh lah. Kalau dekat sini 7 anak perempuan, dapat 2/3. Tetap kakak kandung dapat baki juga. Berapa? 1/3 baki. Cara tu. Tapi kalau kat sini ada 1 cucu lelaki. Cucu lelaki pula. 1 cucu lelaki ni. Siapa dia cucu lelaki ni? Anak pada Siti. Siti ni ada anak lelaki dulu. Tapi mati. Bila dia mati, dia ada anak lelaki seorang. Namanya cucu lelaki. Anak dia. Cucu lah. Cucu pada Siti.
Maka ketika mana ada cucu, automatically semua tak dapat ni. Anak 7, anak perempuan dapat 2/3, baki dapat 1/3 kat sini. Baki. Ni yang panggil zuriat. Asal ada zuriat lelaki je, syarat zuriat tu mesti anak pada anak lelaki. Kalau Siti ada anak perempuan sini. Bukan anak lelaki, anak perempuan. Anak perempuan ni ada anak lelaki, cucu lelaki. Dapat ada cucu lelaki ni? Soalan dia. Bapa tak dapat? Okay. Soalan dia ada anak perempuan, tapi anak perempuan ni mati. Tapi anak perempuan ni ada seorang cucu lelaki. Ada anak lelaki. Dapat tak? Tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab dia anak pada anak perempuan. Jadi, akan dapat kat siapa? Akan dapat pada kakak ni. Akan dapat pada kakak ni. Dah tak aci, Ustaz? Aci kat India. Tak aci. Bukan. Kalau macam ni nak buat, saya dapat tahu bahawa ni, Perak akan melaksanakan namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni wasiat yang wajib diberikan kepada cucu-cucu yang bapa ataupun mak dia mati sebelum opah dan atuk dia. Maka dia akan dapat maksimum 1/3 akan dapat. Jadi kalau Perak kuat kuasakan benda tu, jadi cucu-cucu yang mak ayah dia mati awal ni, sebelum ni lah, bukan yang selepas ni. Kalau dah kuat kuasa contoh tahun ni, dan selepasnya akan dapat lah. Jangan kita ambil los ni pula. Kecuali lah kalau kita boleh pergi ke mahkamah dan tuntut tu lain lah. Kalau macam tu, beruntunglah cucu-cucu sebab dia akan dapat maksimum 1/3 akan dapat. Mengikut kadar yang kemampuan, kadar yang ditentukan kepada dia lah, akan dapat berapa. Namanya wasiat wajibah namanya. Ada soalan tak setakat? Tak ada soalan? Kita tak tahu nak tanya apa. Dia kadang kalau tak faham, dia tak tahu nak tanya apa. Kalau faham, dia akan tanya. Soalan ke-24. Berapakah kadar yang layak bagi saudara perempuan sebab apa? Ni sama macam soalan ke-22 juga. Cuma tambah dia, syaratnya sama, cuma tambahnya lagi, kalau ada sebab apa, perempuan sebab apa, kalau ada saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebab apa takkan dapat. Ada kandung sebab apa takkan dapat. Itu je, sifir dia macam tu. Dan syaratnya sama, jadi saya tak nak panjang ulah lah tentang itu. Syaratnya hampir sama dengan syarat soalan ke-22. Kita pergi kepada soalan 25. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi pakcik kandung? Pakcik ni siapa? Pakcik kandung di sini hanyalah diberikan kepada adik-beradik sebelah ayah si mati sahaja dan bukan adik-beradik sebelah ibu si mati. Pakcik kandung layak menerima secara asabah, iaitu sama ada mengambil semua jika dia seorang atau mengambil baki setelah diberikan kepada waris yang menerima secara fardu dengan syarat si mati tiada zuriat lelaki atau anak atau cucu dan ke bawah. Anak atau cucu dan ke bawah. Pakcik ni kalau tak ada, si mati tak ada zuriat, baru pakcik dapat. Si mati tiada ayah ataupun datuk dan ke atas. Kalau ada ayah ataupun datuk, pakcik takkan dapat. Si mati tiada adik-beradik lelaki kandung atau sebapa. Kalau ada, pakcik takkan dapat. Jadi keadaan ni sama seperti mana soalan ke-26, kadar bagi pakcik sebab apa. Jadi kita dari sudut pengurusan pusaka, yang pertama tingkatan macam tadilah saya sebut, mesti tingkatan anak-anak dulu, anak-anak dan ke bawah, cicit, cucu dan sebagainya, cucu cicit. Kemudian adik-beradik kita, ayah kita, ayah, datuk dan ke atas. Kemudian adik-beradik, baru pergi kepada pakcik. Ini syarat. Jadi pakcik ni amat-amat jarang dapat lah. Biasa dapat tengok saja pakcik ni. Banyak yang akan dapat pada tingkatan anak-anak. Ayah pun jarang dapat. Kecuali anak tu mati muda, ayah baru dapat lah. Tapi biasanya ayah tak dapat juga. Ayah dapat mati saja. Biasanya anak-anak yang akan dapat. Masa kasar sikit tu, tapi itu keadaan dia gitulah. Kehidupan kita hidup mati, dua tu je. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi pakcik sebab apa? Jadi saya tak akan panjangkan kalam saya yang tu. Tuan-tuan boleh rujuk pada Ustaz 25 tadilah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah hak saudara si ibu dalam pusaka? Ni penting. Sebab pakcik ni jarang berlaku. Si ibu ni banyak berlaku. Saudara si ibu ni, ibu sama bapa lain-lain. Termasuk juga saudara si ibu ni anak tidak sah taraf. Seorang wanita ni, dia zaman jahiliah dia buat, dia berzina, contoh. Dia berzina,
dia dapat anak seorang. Anak zina lah, anak tidak sah taraf. Anak ni tak bersalah. Yang berzina tu pun, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Cuma jangan dia declare pada orang lain dalam TikTok live ke benda. Dia kata, saya nampak saya sekarang ni dah berubah ni tuan-tuan, tapi dulu saya kuat berzina. Tak boleh. Kalau cerita macam tu, habis dia. Jangan cerita. Dosa kita dengan Allah, biar kita dengan Allah saja tahu. Jangan cerita pada orang. Hatta pada suami pun tak payah cerita. Kalau ada seorang tu bertanya pada kita, dia kata, saya pernah berzina, dia kata. Jadi saya nak kahwin ni. Jadi perlu tak saya cerita pada suami, bakal suami saya tu, saya pernah berzina? Tak perlu cerita lah. Sebab kalau kita cerita, dia akan jadi satu fitnah pula. Dia akan teringatlah pada otak suami tu. Bakal isteri aku ni pernah berzina. Mana jahat dia dulu. Dia jadi syaitan pun kacau. Jadi hubungan perkahwinan tu jadi masalah. Macam saya pernah cerita juga pada tuan-tuan tentang seorang makcik umur kat 60 ke apa tu, yang berzina dengan apa nama, ex-boyfriend dia zaman sekolah menengah tu. Sebab jumpa dalam WhatsApp group. Ni bahayanya WhatsApp ni. Bayang umur 60 lebih boleh berzina lagi. Dan dia isteri orang. Dan power dia pun suami orang. Jadi berzina beberapa kali. Jadi dia telefon saya tu, sampai panas telefon tu. Saya buka loudspeaker lah, bukan pakai dekat telinga ni. Dengan nak marahnya rasa dan sebagainya. Dia kata, apa hukum makcik berzina? La ilaha illallah, makcik aku tampar muka ni kan. Zina haram lah. Dia lagi tanya soalan yang kedua, boleh? Perlu ke dia cerita pada suami ni? Tu soalan paling berat sekali tu. Perlu tak dia cerita pada suami? Tak kerti nak jawab. Tuan tanyalah para mufti. Cuma saya kata makcik kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau mampu nak cerita, ceritalah. Tapi kesannya makcik tanggung sendirilah. Kesannya apa? Dah ada anak cucu dah. Malu kan anak cucu. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hak bagi saudara seibu telah ditetapkan dalam Al-Quran pada ayat 12 daripada surah An-Nisa, iaitu mereka layak menerima dalam dua keadaan. Saudara seibu ni akan layak menerima dua keadaan. Dia akan menerima, tak kira laki-laki ataupun perempuan. Specialnya seibu ni, dia tidak ada beza laki-laki ke perempuan. Dia akan dapat sama je. Sama rasa, sama tara. Kalau adik-beradik kandung sebab apa dia beza? Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Adik-beradik seibu sama. Laki RM5, perempuan RM5. RM10,000, RM10,000. Dia sama. Tak ada beza. Baik, keadaan yang pertama, dia menerima 1/3 pusaka jika mereka ramai. Dan dengan syarat arwah saudaranya itu tidak mempunyai zuriat dan asal, iaitu ayah dan datuk dan ke atas. Dua je syarat dia. Si mati tak ada zuriat, si mati tidak ada asal. Dua je syarat. Kalau yang lain, maka adik-adik seibu ni akan dapat. Contoh macam ni, saya bagi. Bangun pula. Seibu. Contohnya, Lan Todak mati. Lan mati. Dia ada satu abang kandung. Dia ada satu abang sebapa. Dia ada satu adik seibu. Tak kira lelaki ke perempuan adik-adik ni. Yang ni semua lelaki ni, abang-abang ni lelaki lah. Jadi, seibu ni kalau seorang, contoh kita 7 lah, kita ramai, 1/3. 7 adik. Mana dia akan dapat 1/3? Abang kandung akan dapat baki. Abang sebapa tak dapat apa-apa. Kita akan dapat. Kenapa tak dapat? Siapa tahu kenapa tak dapat? Sebab tak ada tali hayat. Mana? Bukan. Sebab bila bertembung asabah dengan asabah, akan diutamakan yang utama dulu. Kan asabah ada berapa tingkatan tadi? Tu 2, 3, 4 kan. Ni adik-beradik sini. Adik-beradik ada 2 jenis. Kandung 1, sebapa 1. Bila ada kandung, sebapa tak dapat. Itu sifir dia. Ada kandung, sebapa tak dapat. Dah Ustaz, seibu dapat pula. Seibu bukan asabah. Ada saya tulis seibu sini? Tak ada. Seibu bukan asabah. Seibu disebut fardu. Fardu ni apa dia? Kadar yang syarak telah tetapkan dalam Quran tu. Maka dia dapat dengan kadar fardu sebab dia ramai, dapat 1/3. Maka baki akan dapat pada abang kandung. Abang sebab apa? Dapat tengok saja. Yang ni berlaku. Ada jemaah di Masjid Ar-Rahman, Masjid Taman Meru tanya saya, bila mana kakak dia mati.
kakak dia mati. Kakak dia mati. Nak. Dia ada abang, pakcik tu. Lepas tu dia ada adik perempuan seorang, kandung juga. Lepas tu dia ada si ibu ni. Lepas tu ada juga sebapa. Saya bagi jawapan sebapa tak dapat. Adik-beradik sebapa ni marah. Dia kata, aku tanya ustaz kampung aku, dia kata dapat. Dia kata, macam mana ustaz ni kata tak dapat pula? Nampak? Saya malah nak berdebat dengan ustaz dia tu. Tapi maknanya, tak apa faham lah ustaz tu hukum tentang faraid ni. Sebab nak jawab faraid ni bukan main tambak gitu je. Dia nampak macam sebapa ni kuat. Ada bapa kuat. Tak. Walaupun ada bapa, belum tentu kuat. Walaupun sini 7 adik-beradik seibu perempuan belaka. Tetap dapat 1/3. Walaupun dia memang perempuan. Sebab di sini ada kelebihan bagi saudara seibu. Cuma untuk mereka dapat bagi saudara seibu ni sangat tipis lah. Sebab kalau ada zuriat je, tak kira laki-laki dan perempuan, dia takkan dapat. Kalau ada ayah bagi si mati, dia takkan dapat. Tapi bagi adik-beradik kandung atau sebapa, kalau si mati ada zuriat perempuan saja, mereka akan dapat juga. Kalau tak ada laki-laki. Itu tentang adik-beradik seibu ni. Yang kedua, menerima 1/6 pusaka jika dia seorang dengan syarat arwah saudaranya itu tidak mempunyai zuriat dan asal seperti ayah, datuk dan ke atas. Jadi adik-beradik seibu kita ni ada 2 orang. Ada 2 keadaan dia. Ada 2 keadaan dia. Boleh faham eh? Contoh anak saya yang kecil tu. Tu namanya Syarifah Maryam. Syarifah Maryam dengan kakak dia tu, dia panggil adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu. Bapa lain, seibu. Ibu yang sama. Ibu yang sama. Kalaulah salah seorang tu meninggal dunia dan mereka tidak ada zuriat dan sebagainya, tidak ada ayah dan sebagainya, waktu tu dapatlah saling mewarisi antara satu sama lain. 1/3 ataupun 1/6. Soalan ke-28. Ustaz secara mudah faham. Tak tahulah mudah aku tak faham ni. Asabah tu apa sebenarnya? Kita ulang balik Asabah secara mudah untuk difahami ialah ahli waris yang menerima pusaka sama ada semua sekali jika tiada waris ashabul furud. Ashabul furud ni siapa Ustaz? Ashabul furud ni waris yang kadarnya syarak tetapkan. Macam kes tadi tu. 1/3, 1/2, 1/6 itu panggil fardu. Ashabul furud. Golongan-golongan yang syarak tetapkan. Atau mengambil baki selepas diberikan hak kepada ashabul furud. Jadi asabahnya secara mudahnya dapat semua ataupun dapat baki. Kadang-kadang tak dapat pun ada juga. Asabah. Macam kita je lah. Saudara sebapa tak dapat. Sebab bertembung asabah dengan asabah. Asabah yang kedua tak dapat apa-apa. Soalan ke-29. Asabah tu berapa bahagian? Asabah terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, asabah bil ghairi, asabah bin nafsih, asabah ma'al ghairi. Ni payah ni bahasa Arab ni. Kita tajwid pun tak ingat lagi. Ifa' hakiki dengan izah halki. Tiba-tiba ngaji bab ni pula. Baca betul dah. Cuma tak tahu apa benda hukum dia. Idgham macam mana, ikhfa' macam mana tak. Jadi lambat ni, asabah terbagi pada 3. Bil ghairi, bin nafsih, ma'al ghairi. Boleh sebut? Asabah bil ghairi, bin nafsih, binafsih ma'al ghairi. Bukan ma'al gunnah tu. Sebut ma'al asabah ma'al gunnah habis ya. Asabah binafsih itu apa? Okey. Asabah binafsih lah ahli waris yang terdiri daripada semua waris lelaki. Semua lelaki-lelaki. Tingkatan pertama ni semua jantan belaka. Yang akan menerima semua atau baki harta si mati, mereka terdiri daripada ahli waris berikut. Ni tingkatan mereka ni. Binafsih ni paling kuat sekali. Yang pertama, anak-anak lelaki, cucu lelaki, daripada anak lelaki, cicit dan ke bawah. Itu maknanya peringkat pertama. Peringkat anak-anak. Dalam bahasa Arab sebut bunuwah. Bukan bunuh lah, bunuwah. Yang kedua, peringkat ubuwah. Ubuwah ni bapak-bapak si mati. Ayah kandung, datuk dan ke atas. Peringkat ketiga, ukhuwah. Iaitu adik-beradik kandung dan sebapa serta anak-anak lelaki mereka. Itu sebab kalau kita nak cek tentang adik-beradik ni, kena perhati betul-betul. Seorang tu mati, dia tidak ada zuriat. Cek, dia ada ayah tak? Ayah tak ada juga. Ada datuk? Datuk tak ada. Ada adik-beradik kandung? Tak ada, mati belaka. Ada tak adik-beradik kandung lelaki dia, ada anak lelaki-lelaki? Cek, tak ada, mati belaka pula dah. Pergi pula ke pakcik kandung ada tak? Pakcik kandung tak ada. Anak lelaki-lelaki dia ada?
Tak ada juga. Naik balik. Pergi pada cucu adik-beradik kandung. Ada tak? Ada. Ada dia akan dapat. Kena cek betul-betul. Jangan terus. Tak ada. Terus Baitul Mal kita kata pergi. Jangan. Jangan. Walaupun mungkin kita malas cari. Sebab lama sangat dah. Berpuluh-puluh tahun. Kes ni. Jadi kita tak nak cari. Kita lepas gitu je. Jadi masalah lah. Rugi sangat kepada waris kita. Harta kita tu lepas pada orang lain. Dan keempat, pakcik kandung dan sebapa serta anak-anak lelaki mereka dan ke bawah. Okey, yang penting sini. Jika kesemua ahli waris asabah binafsih itu ada semasa berlaku sesuatu kematian, yang layak hanya menerima secara asabah hanya anak lelaki saja. Tu yang nak tahu yang tu je lah sebenarnya. Panjang tulis. Apa satu tulis tu je senang nak. Jadi maknanya anak lelaki yang paling aula sekali untuk dapat. Boleh faham ya? Macam kita lah, kalau kita meninggal dunia, saya ada anak lelaki, ada 4 orang anak lelaki-lelaki. Jadi ayah tak ada dah. Jadi maknanya anak lelaki tu disebut asabah binafsih. Asabah binafsih. Soalan ke-31. Asabah bil ghairi itu apa? Ni semua perempuan. Ni specialnya semua perempuan. Asabah binafsih semua lelaki-lelaki. Asabah bil ghairi semua perempuan. Asabah bil ghairi lah ahli waris yang terdiri daripada semua waris perempuan. Jika ada bersama mereka, tambah waris lelaki itu pasangan mereka. Mereka adalah anak perempuan. Jika ada anak laki-laki. Macam tu. Cucu perempuan. Jika ada cucu laki-laki. Apa lagi? Saudara perempuan kandung. Jika ada bersama saudara lelaki kandung. Saudara perempuan sebapa jika bersama dengan saudara lelaki sebapa. Syaratnya mudah macam ni. Saudara asabah bil ghairi ni kalau ada pasangan lelaki dia akan dapat jadi asabah bin nafs, asabah bil ghairi nama dia. Contoh macam ni ya. Siapa lagi nak mati ni? Karim mati. Abdul Karim mati. Dia ada seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Anak perempuan ni special juga. Anak perempuan ni dapat dengan 3 keadaan. Kadang-kadang 1/2. Kita dah baca sebelum ni. Kadang-kadang 2/3. Kadang-kadang asabah bil ghairi. Nombor 2 tu. Jadi kalau keadaan macam ni, anak perempuan tak tahu dapat apa, tunggu tengok siapa lah waris dia lagi. Dia ada seorang anak laki-laki. Ada juga anak laki-laki. Maka kalau anak perempuan ni saja ada anak dia ni seorang, dia akan dapat 1/2. Tapi disebabkan ada anak laki-laki ni bersama dengan dia, maka anak laki-laki ni asabah bin nafsih, nombor 1 tadi. Anak perempuan ni asabah bil ghairi. Maka jadi macam mana? Laki akan dapat 2, perempuan akan dapat 1. Jadi 1 tambah 2, 3. Perempuan akan dapat apa? 1/3, laki dapat 2/3. Gitulah lebih kurang dia. Ada je pasangan laki-laki dia, maka automatically perempuan akan jadi asabah. Macam anak saya lah. Kalau saya meninggal dunia, saya ada anak laki 4 orang. Anak perempuan 2 orang. Maka, jadi berapa ni? 4 macam 8 orang. 2 lah, 10. Jadi yang perempuan akan dapat 2/10, 1/10 seorang. Anak lelaki akan dapat 2/10 setiap seorang. Itulah keadaan dia. Ini namanya asabah. Ini asabah. Laki asabah binafsih, perempuan asabah bil ghairi nama dia. Kenapa bil ghairi? Sebab ada lelaki tarik dia bersama-sama. Tapi kalau tak ada anak laki-laki ni, ada perempuan saja 2 orang, dia akan bertukar menjadi fardu, 2/3 akan dapat. Itu kaedah dari sudut farainya. Ada soalan tak anak-anak perempuan sekalian? Ada soalan? Ada soalan? Tak, kalau tak faham tanya tu. Kadang takut tertanya-tanya kan sakit nanti. Soalan ke-32. Asabah ma'al ghairi itu apa? Ni. Asabah ma'al ghairi pun perempuan juga. Tu sebab kalau siapa kata perempuan ni dalam faraid dapat sikit, tak dapat banyak, eksploitasi kaum wanita, itu salah lah sebenarnya. Perempuan dapat lebih daripada laki-laki. Buktinya tengok sini lah. Asabah saja 2 jenis perempuan dapat asabah. Yang ke-32, Ustaz, apakah asabah ma'al ghairi? Asabah ma'al ghairi lah ahli waris terdiri hanya kepada saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapa jika dia atau mereka bersama anak perempuan sahaja.
Macam kes seorang perempuan di Pekan, Pahang. Contoh macam ni. Saya bagi contoh. Kamariah meninggal dunia dan mempunyai waris, iaitu seorang anak perempuan dan 2 saudara perempuan kandung. Maka anak perempuannya akan menerima 1/2 dan saudara perempuan kandung pula akan menerima baki, iaitu 1/2 lagi atas kapasitinya sebagai asabah ma'al ghairi. Macam kes saya bagi contoh tadi. Kalau ada je adik-beradik, mana tadi kes? Dah padam dah. Kalau ada je adik-beradik sebapa ataupun kandung ni, dia akan mengambil baki harta tersebut kalau bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan kita. Tu mana penting adik-beradik ni, jangan kata adik-beradik ni tidak ada hak dalam bab pusaka ya. Siapa yang selalu menafikan hak adik-beradik ni dosa dosa. Dia kata aku tak nak bagi adik-beradik aku ni, menyusahkanlah, macam-macam dia kata. Dia tak nak bagi. Dia tak nak bagi. Jadi walhasil dia buat macam mana? Dia tak nak bagi, dia buat wasiat. Wasiat tu tidak terpakai. Ataupun dia hibah awal-awal. Hibah tu terpakailah, sah. Tapi Allah akan tanya dia nanti, kenapa kamu hibah awal-awal? Aku hibah awal, ya Rabb, sebab apa? Aku tak suka adik-beradik aku dapat. Bukan nak kata dosa ke tak dosa macam mana. Mana keadaan kita, kadang kita bersangka buruk dengan adik-beradik kita sendirilah. Walaupun mungkin kita rasa adik-beradik kita yang salah, kita betul, tapi belum tentu kita betul sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Dr. Zulkifli sebut, kemungkinan kalau kita beri kepada mereka juga, mereka akan berubah hasil daripada barakat faraid yang mereka dapat. Mungkin tidak masa kita hidup, sebab memang kita dah mati waktu tu, kita dah mati. Mereka berubah selepas kita mati. Itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi banyaknya orang tak nak. Macam saya pergi ceramah bawah ni, Pak Cik tu beria-ria, dia kata, yang terbaik hibah Ustaz, bukan faraid. Pulak dah nak. Dia mari belajar faraid, dia kata terbaik hibah. Hibah terbaik semasa hidup, memang terbaik. Nak bagi siapa-siapa pun ikut suka kita lah. Cumanya niat kena jaga. Innamal a'malu bin niat. Hanya sebenarnya setiap amal tertentu dengan niat. Kalau niat kita buat, memang kita nak tengok anak-anak dapat. Bukan tak nak bagi adik-beradik. Tapi harta tu memang kita niat dah. Buat kerja banyak berat-berat ni untuk anak-anak aku. Bukan dia baik dengan adik-beradik dia, baik. Cuma memang dia niat nak bagi anak-anak. Silakan. Niat tu bagus lah. Cuma kalau ada terdetik hati, tak nak bagi pada adik-beradik, tu jadi masalah sikit lah. Terutama bagi yang tidak ada anak lelaki. Boleh faham ya? Macam tak setuju ya? Jumpa orang kaya Ramadah, orang kaya yang tak ada anak lelaki, sebab ada anak perempuan. Pelik juga tu. Jadi dia tanya boleh tak bagi hibah awal-awal? Boleh je, dengan syarat kita niat bukan sebab nak elak faraid daripada dapat pada adik-beradik kita. Terutama kalau benda-benda susah nak dibagi. Contoh tanah. Tanah kita bagi siap-siap. Nak tanah pula sekangkang ke. Letak ke memang sekangkang betul. Kecil benar tanah tu. Memang payah nak bagi. Kita nak pecah lot. Payah. Nak pecah, nak letak masuk nama banyak. Waktu bila? Bicara kuasa je. Bila dah bicara kuasa, dapat dah tanah, nak masuk nama tak boleh lah. Dia boleh bagi tanah kecil-kecil. Lagilah. Tak boleh. Jadi kalau tanah tu kecil, siap-siap kita bagi, tak apalah. Itu makul. Makul boleh dipikirlah benda tu. Sebab kalau ada nama adik-beradik kita pula dekat situ, jadi masalah dan isu lah. Tapi kalau duit dalam bank, duit tu mudah nak buat keluar. Itu simpan untuk difaraidkan. Dapat juga rasa kepada adik-beradik kita. Ni semua tak nak bagi. Tanah tak nak bagi, duit tak nak bagi, kau mau kerja sendiri kata dia. Itulah. Bukan di Teluk Intan, di Teluk Anson. Seterusnya, soalan. Ada soalan? Adik-beradik ni? Ada? Tak ada sokmo ni? Tuan-tuan nak pergi mana? Nak balik ke? Ya. Ya. Kalau dah hibah masa hidup, mana harta tu milik penerima hibah dah sebenarnya. Kita dah hibah. Kalau kita dah mati, tak ada faraid dah. Macam ada soalan tanya semalam. Dia kata ayah dia dah bagi tanah kat dia sebidang tanah. Lepas ayah dia mati, perlu tak tanah tu dia faraid? Tak perlu dah, sebab tanah tu dibagi kat dia. Maka tu milik dia. Bila nak faraid, tunggu awak mati pula. Tunggu dia mati. Baru boleh difaraidkan pula kepada waris-waris yang layak bagi dia lah. Anak-anak dia, isteri dia dan sebagainya. Tapi kalau kita dah hibah siap-siap, benda tu telah terjadi. Sebenarnya hibah ni, walaupun tidak bertukar nama lagi, benda tu terjadi dah. Contoh kita bagi kat anak kita, mak, rumah ni mak bagi kat kamu. Mak kata, okey mak, saya terima. Jadi dah tu. Dah jadi dah tu, hibah. Cuma tak tukar nama lagi. Jadi isu tang situ lah. Mak mati pula lepas tu.
Mati tak tahu sebab apa ke, putus cinta ke, tak tahu lah, mati. Mak mati. Hibah dah hibah, mati mak. Maka ketika mati mak tu, bila bicara kuasa, mamak cakap, rumah ni mak bagi kat aku lah. Anak adik-adik akan tanya, mana saksi? Saksinya aku lah. Tak boleh. Kita boleh, orang berkepentingan tak boleh jadi saksi. Saksi isteri aku berkepentingan, tak boleh jadi saksi, tak kuat. Kurang-kurangnya ada saksi Tok Imam ke, Tok Bila ke, siapa-siapa lah yang luar. Ya. Ataupun ya, yang paling baik itulah yang paling baik. Sebab apa? Ada bukti. Kalau tak ada bukti, lebih-lebih lagi adik-adik pula berdengki, tak puas hati, lagilah langsung. Last sekali kena faraid. Dia salahkan pula faraid. Mak pula salahkan faraid, itulah. Tanah ni aku punya, aku haramkan. Lagi berpecah adik-adik. Itu sebab hibah, syarat hibah mesti adil dan sama satu. Jangan tak adil. Bila tak adil menyebabkan adik-adik akan terasa hati. Makruh hukum dia. Makruh ni Allah tak berkat. Allah berkat. Apatah lagi kalau kita buat memang untuk kita bagi anak-anak berbalah, hukumnya haram dalam bab hibah macam tu. Dan kalau hibah, tolong jangan senyap. Maklum dalam WhatsApp group, mak dah hibah tanah ni, ataupun bincang dulu. Walaupun tu hak kita, tapi kita kena bincang anak-anak. Mak cadang nak hibah tanah ni pada kakak kamu. Kakak kamu suami tak ada, anaknya ramai, kecil-kecil, dia pun kerja gitu-gitu aja. Tak jual dalam TikTok contohlah. Tak tahu anak jual TikTok kaya raya. Jadi mak nak bagi kat dia. Adik-adik anak-anak cakap apa? Okeylah mak, bagilah mak. Kami pun ada rumah dia teluk, macam-macam teluk ada tak? Teluk Senangin, teluk Cepedak ada belaka. Jadi mak bagilah kakak. Okey, selesai. Jangan kita buat tindakan sendiri. Takut sendiri-sendiri ni akan menyebabkan apa? Menyebabkan jadi fitnah. Fitnah pada anak yang kita dapat tu lah. Lebih-lebih lagi anak tu yang jaga kita. Tu masalah besar. Kadang-kadang kalau anak yang jaga kita dan adik-beradik dia yang lain faham, kalau kita bagi kat dia pun adik-beradik lagi faham. Sebab apa? Dia jaga kita. Yang lain tak jaga. Tengok pada jauh pakai CCTV je. Tengok mak sihat, tak balik dah. Contoh dah. Jadi apa yang paling penting sekali, maklumkan. Walaupun benda tu tak wajib kita minta keizinan, tapi kita maklum sepatah supaya apa? Kalau kita mati nanti, anak-anak lain tahu bahawa tanah tu bukan tanah mak, tanah dia dah. Walaupun nama tak bertukar lagi. Jadi kalau nama tak bertukar macam mana Ustaz? Waktu bicara kuasa nanti, kena jujur lah. Maklum pada pegawai pusaka, dalam borang DDA tu, kita dah tulis dah siap-siap. Hak sepenuhnya kepada dia. Serah yang tu. Pada pegawai. Pegawai tahulah. Sebab apa namanya penuh. Macam baru ni, saya waktu bicara kuasa, kenapa 2 orang tarik diri daripada menerima pusaka? Maka dia tanya. Maka kita jawablah sebab ada dah rumah sendiri, ada tanah sendiri dan sebagainya. Ataupun kenapa ni dapat lebih? Sebab dia banyak keluarkan duit modal. Dia faham dalam isu tu. Tu sebab dia ada pembahagian pusaka dalam borang 14. Tengok situlah. Boleh Google, boleh tengok cara menulis dan sebagainya. Ada soalan lagi tak? Kalau bapak dia meninggal, lepas tu tapi dalam waktu start tadi dia tak tukar lagi nama dalam kerana kan? Kena bicara kuasa dulu ke atau boleh dia pergi? Kena bicara kuasa. Kalau orang dah meninggal, kena bicara kuasa. Kalau belum meninggal, boleh pergi. Dia pergi. Begitu. Tapi kalau dah meninggal, maka kena bicara kuasa. Kena lalu jalan tu. Dan jalan tu lah perlu kepada persetujuan adik-beradik tu. Kadang-kadang waktu nak bercara, adik-beradik buat hal pula. Dia kata, mana ada ayah tak bagi pada kamu, apa kamu. Waktu tu yang jadi balah tu, yang tak jadi bicara kuasa tu, dia jadi bicara berbalah pula jadi. Jadi betul, jadi banyak isu macam tu lah. Mereka tahu sebenarnya tanah tu milik abang, contoh. Abang ni baik macam-macam, masih hidup. Tapi bila bicara kuasa, dia pun tak bagi kerjasama. Itu yang menyebabkan tonggak, tangguh, mati seorang. Tangguh, mati. Dan sekali, orang Terengganu kata, pah cerah. Tak bicara kuasa. Sabar sudah, tak bicara kuasa. Ni banyak berlaku lah. Jadi, yang terbaiknya kalau nak hibah, tukar nama terus. Tapi berhati-hati. Tukar nama, tengok betul-betul anak kita tu, anak betul ke anak tak betul. Kan kita bagi kat dia, mau dia tendang kita keluar, contoh. Jadi, kita sendiri tahu anak kita macam mana lah. Tu sebab ada namanya hibah bersyarat, ada satu lagi. Hibah bersyarat ni hampir maksudnya macam wasiat. Dia akan dapat selepas kita mati. Lepas kita mati boleh dapat. Lagi mana kita hidup, kita berkuasa mutlak atas benda tersebut.
Cuma yang tu kena buat dokumen hibah. Tu boleh tanya isteri saya. Dia dalam bab ni bicara kuasa, boleh insya-Allah. Bolehkah saya menolak hak pusaka yang sepatutnya saya terima? Ada tak orang macam ni sini? Cakap tangan. Faiz tak akak juga. Faiz. Boleh terdapat konsep takharuj dalam faraid, iaitu melepaskan hak yang sepatutnya diterima sama ada dengan imbalan. Imbalan ni macam contohnya, Abu berkata, aku tak mahu harta tanah ini, tapi berikanlah kepada aku kereta arwah. Ini imbalan. Aku tak nak tanah, nak duit. Contoh, itu imbalan. Atau tanpa imbalan, macam mana? Contoh, Ali berkata, apa saja hak yang aku miliki, aku menolak semuanya. Atau aku serahkan hak aku pada kakak sulung kita. Contoh, dia boleh bagi sama ada tolak sepenuhnya, ataupun dia tengok ada adik-adik yang paling dia suka, dia kata, hak aku ni, aku bagi ke abang. Contoh. Dia boleh. Itu namanya takharuj. Macam saya baru ni, kita tolak semua. Mana dia bagilah sama rata pada demo tu. Saya tak sebut pada siapa-siapa saya bagi. Saya kata bahagian aku 2 bahagian tu, bagi. Serah pada adik-beradik. Maka dapatlah mereka. Yang dapat khususnya kakak 2 orang tu lah. Dapat rasalah lebih sikit apa yang dapat tu. Namanya apa? Takharuj boleh. Takharujnya boleh. Bahkan ianya sangat baik, terutama sekali apabila kita melihat terdapat ahli waris yang lebih memerlukan daripada kita. Kita dah ada rumah 4, 5, 6, 7, 8, 9 biji dah rumah. Ayah mati ada rumah satu lot dekat botol contohnya. Yang itulah kita berebut sakan dengan adik-beradik lain. Walaupun itu hak kita, tapi alangkah bagusnya kalau kita berlepas diri, beri kepada yang lebih memerlukan. Masalahnya ustaz, semua memerlukan. Saya pun. Tu maknanya tu hak kita masing-masing lah. Nak ambil, tak nak ambil pun tak ada masalah. Wajib ke belajar ilmu faraid? Baru masuk, wajib ke tak? No. Belajar ilmu faraid lah fardu kifayah. Namun ianya akan menjadi wajib jika tidak ada yang belajar ilmu ini dalam suatu kawasan. Dalam kawasan taman ni ataupun Teluk Intan ni, tak ada seorang pun belajar faraid. Tanya ustaz tu, saya tak reti. Saya bidang qiraat. Ni tanya, saya tak reti, saya usuluddin. Saya tak reti, saya bidang nikah kahwin reti lah. Jadi dosa habis penduduk Teluk Intan. Ini juga berarti tolak kepada mafhum sabdaan baginda Nabi SAW. Nabi kata, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas. Belajarlah faraid dan ajarkan kepada manusia. Sekarang puan-puan sedang belajar dan saya sedang mengajarlah. Jadi kita ambil saranan Rasulullah SAW. Apakah kesan jika melengahkan pembahagian pusaka? Terdapat berkesan bila melengahkan pembahagian pusaka, iaitu yang pertama, hutang si mati tak dapat dilunaskan. Kita berhutang ataupun arwah berhutang, tapi tak dapat diselesaikan dengan harta dia sebab adik-beradik ataupun anak-anak tak nak uruskan pusaka. Kan tu sebab hutang, tuan-tuan sekalian, saya sebut dah, kita kena buat satu fail namanya fail kematian. Takut bunyi fail tu. Fail pengurusan pusaka, atau gitulah, paling tak takut. Apa-apa saja fail, dalam fail tu puan-puan sekalian, tulis siap-siap. Apa saja harta yang kita ada, yang kita miliki. Tulislah. Tanah, rumah, kereta, gigi emas, barang kemas, semua tulis. Lepas tu tulis pula apa hutang kita. Hutang dengan Ceti, hutang dengan Pakistan Kapet, hutang dengan tu. Tulis belakang. Lepas tu tulis siapa waris kita. Tulis apa pesanan kita. Sebab kadang kita tulis harta, seronok tulis harta, tak tulis hutang banyak. Yang Kapet tu mari hari-hari, tiap-tiap minggu mari. Assalamualaikum. Kita buat senyap dalam rumah. Nak dosa kita dengan tu. Dia kata tu Pakistan ustaz, tak apa, tak bayar pun tak apa, tak boleh. Dengan orang bukan Islam pun kita berhutang, kita kena bayar. Hutang si mati tak dapat dilunaskan. Yang kedua, bertambahan ahli waris akan berlaku. Sebab apa? Mati seorang, ganti pula. Contohnya adik-beradik 7 orang. Saya sebut, biasa saya bagi contoh macam tu. 7 orang adik-beradik. Mati anak yang pertama. Anak yang pertama tu ada isteri, ataupun ada suami, ada 7 anak yang lain. Kan bertambah. Daripada 7, buang seorang jadi 6. Tapi tambah pula 7 cucu, 6 campur 7, 13. Campur suami seorang, 14 jadi waris pula. Nombor 2 pula mati. Isteri 4 orang, pula dah. Anak 45 orang. Contohlah, nampak benar nipu tu. 7 dah bertambah. Dia akan panggil kes munasakhat, kematian berlapis-lapis. Ni banyak berlaku ni kalau kes macam siapa Ajah yang tanya bulan lepas. Bulan lepas. Yang tanya, ada datang? Tak datang? Nampak?
Dia tengah mencari waris tu. Hajah tanya macam mana? Soalan dia tu, berapa waris tu? Berbelah-belah dah waris dia. Yang tak berjumpa tu lagi banyak lah. Yang kemudian yang ketiga, terdapat ahli waris yang akan mengambil hak waris yang lain. Cara mengambil senyap-senyap ke, ataupun ambil hak semua ke. Kadang-kadang benda-benda kecil lah, periuk belanga, dapur gas, tong gas, tudung saji, semua ambil belaka. Hak senyap, ambil hak. Yang keempat, harta pusaka tak dapat digunakan atau dibekukan. Sebab apa? Tak dapat dibagikan. Maka akhirnya, tak digunakanlah harta tersebut. Rumah hancur. Patutnya rumah pusaka, tempat berkumpul adik-beradik. Ataupun rumah tu habis, anak-anak makan dan sebagainya. Tak dicakna, tak dijual. Nak jual, tak dapat kerjasama. Perbalahan ahli waris akan berlaku. Ni confirm lah. Berbalah antara ahli waris. Itu sebab pesan betul-betul pada anak-anak kita. Kalau mak tak ada, nanti koma jangan balah. Harta ni mak yang cari, bukan koma cari nak. Yang dia nak balah tu tak adil sangat lah. Sebab tu adik-beradik dia. Pesan betul-betul pada dia. Yang keenam, ahli waris akan merana kerana tak dapat menikmati pusaka yang sepatutnya diterima oleh mereka. Betul lah. Bukan yang merana orang dalam kubur. Orang atas kubur tu akan merana. Anak-anak kita. Sebab pusaka tak dapat disebabkan pembahagian pusaka tak dapat dilaksanakan. Ramai. Saya sebut hari tu 1/6 nama di geran tanah masih lagi milik orang yang telah mati. Maknanya tidak ada bicara kuasa dibuat. Bicara kuasa ni makan masa setahun. Paling cepat setengah tahun. Paling lama setahun lebih. Ikut setengah tempat lah. Kalau tempat tu pegawainya ramai, maka akan cepat. Kalau pegawainya sikit, masalah. Itu sebab kerajaan perlu menambah pegawai pusaka ni. Jangan satu negeri, satu kawasan, seorang. Tak boleh. Dia kena ramai sikit. Sebab yang mati ni ramai. Ahli waris pula ramai. Kadang kita isi permohonan, selepas tahun baru dipanggil untuk bicara kuasa. Lambat gila. Dah lambat gila pula tu. Tak? Keadaan dia. Susah. Lepas tu kena tunggu pula. Tunggu lagi. Nak dapat geran, kena buat apa. Banyak proses dia. Dan sebagainya. Sebenarnya kena buat. Sebab sekali bicara kuasa, hampir ambil masa 40 minit ke 1 jam. Waktu bicara lah. Siapa yang pengalaman, pernah lah pergi pengalaman. Ada setengah orang dia tak percaya adik-beradik dia. Walaupun dah tanda tangan, dia pergi juga. Penuh dalam bilik tu. Bicara kuasa lah. Tak apalah. Itu hak kita. Cumanya, dia sebenarnya maksimum 2 orang je boleh pergi. Minimum boleh pergi 2 orang. Seorang pun boleh. Kalau ada isi orang tersebut sebagai wakil. Baik. Soalan terakhir. Berapakah rukun dalam pewarisan? Terdapat 3 rukun dalam pewarisan. Yang pertama, ada ahli waris. Ahli waris ni siapa dia? Iaitu waris yang sah dalam menerima pusaka. Anak-anak kita, isteri kita ataupun suami, ayah, ibu, itu waris. Mesti ada. Yang kedua, ada yang mewariskan. Ada si mati. Waris ramai. Ayah tak mati lagi, tak panggil pusaka. Jangan sebut. Yang kata ayah, bila nak bagi pusaka ayah, itu kurang ajar punya anak nak. Pusaka-pusaka ni mesti lepas kita mati, baru namanya pusaka. Kalau kita hidup, itu harta kita yang punya namanya. Yang ketiga, ada hak yang akan diwarisi. Ada harta. Anak beranak ada 8 orang. Ayah dah mati. Harta tak ada, tak jadi pusaka. Tak jadi pusaka lah. Jangan duk bicara lah bab pusaka kalau tak ada harta. Tapi semuanya ada harta, nampak ni. Apa saja harta yang kita miliki ni, semua disebut harta benda. Jangan mudah-mudah macam tu lah. Kita kadang-kadang benda kecil-kecil yang paling kita risau sekali lah. Butang baju, jarum, peniti tu. Nampak macam kecil, tapi benda tu, konsep takharus tu kena ada. Takharus berlepas diri. Mana sebut awal-awal. Apa saja yang kecil-kecil milik mak tu, aku tak nak cakap. Sebutlah WhatsApp group kita. Jangan mudah-mudah. Ni ambil belaka. Obat gigi mak yang tak pakai lagi, dia ambil. Ustaz, apakah syarat-syarat dalam pewarisan? Ni terakhir ni. 3 syarat dalam pewarisan. Nyata mati orang diwarisi. Mati terbagi pada 2. Tengok nota kaki kat bawah tu. Yang pertama, mati hakiki. Iaitu mati yang disaksikan atau dapat dilihat kematiannya. Kita pergi ziarah dia, kita pergi kuburkan dia. Itu mana mati hakiki. Yang kedua, mati hukmi. Mati hukmi macam mana? Mati yang mahkamah ataupun disebut sebagai tanggapan kematian. Disahkan oleh mahkamah. Contohnya mati sebab lemah, tak jumpa jenazah dia, hilang, pergi ataupun lama sangat, lari adik-adik kita tak jumpa dah. Maka kita boleh pergi ke mahkamah, buat satu tanggapan kematian. Suruh mahkamah keluarkan satu tanggapan kematian.
Kalau contoh adik-beradik lama tak jumpa lah. Ni untuk memudahkan proses. Macam mana Ustaz kalau dah buat tanggapan kematian, dah bagi dah pusaka, tiba-tiba dia buat surprise. Mari dalam kotak tu. Kotak hadiah tu. Dia kata surprise korok, surprise dah. Habis dah harta. Contoh. Sebab isteri bila mana hakim keluarkan tanggapan kematian, isteri akan jadi balu. Anak-anak jadi anak yatim. Itu kaedah dia. Itu yang berlaku. Dan kalau isteri itu jadi balu, dia nikah pula dengan orang lain, dah kita surprise benda itu. Habis dah tu. Jadi isteri macam kisah Roshamno yang berlakon dulu. Yang dia pergi ke laut tu, tiba-tiba kena ribut, terdampar di atas pulau ke benda itu. Balik-balik tengok isteri dah kahwin lain dah. Cepat benar isteri kahwin lain. Tu. Keadaan gitulah keadaan dia, contoh-contoh. Yang seterusnya, nyata hidup orang yang mewarisi. Mesti nyata mati dulu. Yang kedua, nyata hidup. Kadang-kadang ada yang bila ayah dia mati, tengok anak-anak pun tak ada dah. Contoh dalam kematian serentak. Mati lemas. Mati macam bau ni, yang mati yang kepala air tu. Atau mati rumah terbakar, mati accident. Ni mati serentak nama dia. Gempa bumi, tanah runtuh. Benda ni disebut mati serentak. Tak boleh mereka saling mewarisi antara satu sama lain. Kecuali kena tahu siapa mati dulu. Kalau contoh bomba datang, polis datang, tiba-tiba semua dah tak ada dah. Maka waktu tu mereka tidak boleh saling mewarisi. Tapi kalau ada perbezaan waktu, contoh suami mati dulu. Mati pukul 1 petang. Isteri mati 1.30 petang di hospital contoh. Ada waktu selang masa, maka isteri tu layak mewarisi daripada suami dia. Walaupun dia mati lepas tu. Tu kena faham dalam bab hukum. Tu sebab time mati tu sangat penting. Bukan saya saja tulis tu mati pukul berapa tu. Memang ada sebab dia. Sebab untuk tahu, untuk saling mewarisi antara satu sama lain. Jangan jadi kes do re mi tu. Siapa mati? Do ke Minah? Do yang mati dulu. Minah yang mati dulu. Dah sekali, dia suruh bagi. Siapa dah tahu, dah bagi 100. Dua-dua bangun. Mengaku. Siapa Tok Bilal lari, habis. Bawa kanda. Baik. Kita berhabis lah Musyad 23 ni. Jika saya mati dan saya mempunyai isteri dan anak laki-laki, adakah adik-beradik saya layak ke atas pusaka saya? Adik-beradik tidak lagi layak menerima pusaka daripada saudaranya yang mati jika tuan telah mempunyai zuriat lelaki. Itu pentinglah kalau ada zuriat lelaki. Walaupun tak ada, kalau tuan ada anak perempuan saja, jangan risaulah. Jangan risau. Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Bagaimana nak bagikan pusaka jika ibu hanya meninggalkan barang kemahnya saja? Pertama, setiap waris perlu mengetahui kadar pusaka yang layak dimiliki oleh mereka. Tahu dulu hak pusaka berapa. Keduanya, barang kemah tersebut perlulah dijual atau dibida pada awalnya sesama anak-anak arwah jika ada yang berminat untuk membelinya. Jika sekiranya tiada, hendaklah dijual kepada pihak lain. Dan hasil jualan barang kemah tersebut perlu difaraidkan. Pertama, tanya adik-beradik nak beli. Siapa nak beli? Semua nak beli. Okey, kalau gitu kita tanya kat kedai suami Kak Muni, berapa nilai yang harga mah ni? Mah ni harganya 8,000 contoh. 8,000 okey. 8,000. Siapa nak bida contoh? Bida lah. Berapa? RM1 ke? RM10 ke? Yang paling tinggi jual pada dia. Keadaan itu gitulah. Semua tak nak beli. Semua nak bagi jual. Bagi jual kat kedai suami Kak Muni juga. Jual. Dapat 8,000. 8,000 ni faraidkan. Faraidkan. Ya. Kalau dalam adik-beradik tu setuju nak bagi seorang je. Alhamdulillah. Itu maknanya boleh bagi terus. Boleh. Itu nama takharuj tadi tu. Takharuj, keluar daripada pemilikan, serah pada seorang. Cuma istilah tu kita tak guna lah. Nak sebut, payah. Takharuj lah. Jadi kita kata serah pada. Tu boleh. Itu nak panggil sepakat. Sepakat. Dalam sepakat ni, bagi sama rata ni atau sepakat ni, di situ ada konsep takharuj sebenarnya. Keluar. Sebab orang ada yang keluar daripada pemilikan. Macam baru ni seorang suami tukang masak kami tu, isteri dia meninggal. Suami tukang masak, isteri dia meninggal. Dia ada 2 isteri. Isteri pertama dia meninggal. Ada 8 ekar tanah. 8 ekar tanah ni nak dijual. Harga jualan nanti 1.2 juta. Dah ada orang nak beli dah. Dia ada 8 orang anak. 8 ekar tanah, 8 orang anak. Termasuk suami je. 8 campur 1, 9. Tapi suami dia 1/4 akan dapat. Daripada 1.2 juta dekat 400,000 lebih. Dapat kepada pakcik ni. Cuma dia kata, Ustaz, aku tak nak. Dia guna aku je. Aku tak nak dia.
Aku nak bagi sama-sama dengan anak. Jadi 9. 1.2 juta bagi 9. Dapat sekitar 133,000 seorang. Itu konsep takharus tu. Pakcik tu melepaskan hak dia 300,000 lebih lepas kepada anak-anak. Itu nama konsep takharus. Tak apalah. Cuma yang isu sekarang ni tak ada orang nak takharus macam tu. Kan macam Puan Hajah tanya tadi, kalau seorang nak bagi kepada seorang saja adik-beradik dia, itu afdal, boleh. Terbaiklah tu. Memang sangat baik. Alhamdulillah. Jika barang kemas tersebut perlu difaraikan dan hasil jualan barang kemas tersebut perlu difaraikan mengikut kadar pusaka setiap waris. Jika kurang tahu bagaimana hak faraid bagi setiap waris, sila rujuk kepada pihak yang mengetahuinya. Biar tahu, jangan keliru. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada soalan? Ya. Kalau harta contoh mati, Ya. dia ada orang yang berhutang belum bayar dengan nilai contoh dalam 10 ataupun 20,000, itu masuk dalam harta perwarisan. Harta pusaka, ya. Wajib difaraid. Kalau dia bayar 20,000 tu kena faraid bersama waris. Sebab kadang dia bagi pada isteri buat senyap seorang gitu, tak boleh. Dia kena faraidkan harta tersebut. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ya. Dia ada sebidang tanah. Ya. Dan dia ada 4 orang asal dia. Hmm. Seorang lelaki, 3 perempuan. Ha. Lepas tu dia ada lagi anak tiri. Sama mak, tapi bapak dia yang tanah tu tanah bapak dia. Bapak lah. Gua ni tu. Kejap. Ya. Tak faham tu. Ya. Ada sebidang tanah. Ada sebidang tanah. Tanah siapa ni? Tanah bapa. Tanah bapak. Bapak mati lah. Bapak mati. Bapak mati. Lepas tu? Lepas tu mak dia kahwin lain. Hah? Isteri dia kahwin lain. Lepas bapak mati, isteri kahwin lain. Isteri dia kahwin lain. Dah bila pula tu? Tapi bapak tu dia ada 4 orang anak. Bapak ada 4 orang anak. Anak lelaki semua. 4 orang anak, 3 perempuan, 1 lelaki. 3 anak perempuan, 1 anak lelaki. Baik, okey. Lepas tu ada isteri waktu dia meninggal kan? Lepas tu isteri mati, kahwin lain. Kahwin lain. Lepas tu isteri mati. Ada anak seorang. Isteri kahwin lain, isteri tu mati pula. Tak. Anak tu tak dapat. Anak tu takkan dapat daripada bapak ni. Tapi kalau ihsan dia kepada anak lelaki tu, Nak bagi kok. kepada adik-adik tiri yang seorang tu, Ha. lepas tu yang si adik-adik tiri tu pak meninggal, kiranya anak dengan cucu dia tu mewarisi tak tanah tu? Faham tak? Yang ni ada seorang anak lagi. Anak lelaki ke perempuan? Perempuan. Anak perempuan. Jadi yang lelaki nak bagi kat dia. Ya. Nak bagi ni waktu bila? Hidup. Ya. Dia dah bagi pusaka. Kan dah bersyara kuasa dah. Selesai dah. Dah. Dia nak bagi juga kan ni. Boleh bagilah. Tu hak dia. Dia nak bagi. Lepas tu ni pula meninggal. Dia akan jadi pusaka pula. Kira pusaka lah. Kira pusaka dia lah. Bahagian dia tu. Bahagian yang dapat. Contoh dia dapat dari sudut faraid macam ni. 8, 1, 7, 3 campur 2, 5. Sini 5. 7 tak boleh bagi 5. Boleh pakai kalkulator tapi tak boleh. 8 darab 5, 40. 8 darab 5, 8 darab 5, 40. 1 darab 5, 5. 7 ni, lelaki akan dapat 14. 7 darab 3. Jadi 14 bahagian ni dibagi pada anak perempuan ni. 14 bahagian anak lelaki-lelaki ni dibagi ke anak perempuan ni, adik-beradik tiri dia, adik-beradik seibu dia ni. Sudah. Kiranya tanah tu ada 5 nombor termasuk dengan 3, 4, 5 ni. ya. Dia tu maksudnya dia ambil bahagian ni lah. Dia ambil bahagian mak ni. Maknanya adik-beradik ni tak tuntut bahagian mak ke gitu ke? Ya. Dia bagi kat sini sepenuhnya. Boleh juga, tak masalah. Tapi kena bicara kuasa kali kedua lah. Tak. Masa bapak ni mati dah bicara kuasa belum? Belum. Lepas tu mati, lepas tu ni mak kahwin lain. Ya. Lepas tu baru nak bicara kuasa. Tak ada masalah lah. Kena khabar pegawai tu lah. Dalam kiraannya kena maklum. Kalau dari sudut ni, mak dapat 5. Bila mak pula mati, dia ada berapa anak sekarang ni?
3, jadi 4 anak perempuan, 1 anak laki-laki, gitu kaedah dia. Kalau dia mati, dia ada 4 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Jangan lupa suami dia ada kat situ. Daripada 5 bahagian dia dapat ni, kena kira pula berapa kadar suami 1/4, yang ni dapat baki. Gitulah seterusnya gitu. Jadi kena tahu kiraan faraid dia dulu, baru tunjuk pada pegawai tahulah maksudnya apa. Maka kalau adik-beradik ni kata nak bagi semua hak dema kepada anak perempuan ni, boleh. Cuma jangan lupa hak suami ada juga. Walaupun dia tak kenal pun siapa ni, dia akan dapat juga. Ni bagi pusaka. Wallahu alam bisawab. Terima kasih semua. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak yang akan datang sikit masa nanti. Dan jangan lupa tuan, kat luar tu ada isteri saya bawa abaya. Abaya. Tengoklah sendiri macam mana untuk Ramadan nanti. Kata pakai tarawih macam mana tau. Nak boleh tanya sendirilah di luar berapa harganya. Boleh tengoklah, sangat cantik. Saya tak kerti nak kempen lebih-lebih lah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.